Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan kelebihan-kelebihan seterusnya yang ada di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah diberikan dalam bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum mereka. Perkara yang pertama, iaitu bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Perkara yang kedua, ikan-ikan di laut pun akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka puasa. Perkara yang ketiga, setiap hari Allah SWT akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban, iaitu kesusahan dunia dan akan datang kepadamu, iaitu syurga. Perkara yang keempat, pada bulan ini dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat, lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan yang biasa mereka sampai pada bulan selain Ramadan. Perkara yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ditanya, apakah malam itu Lailatul Qadar? Baginda SAW menjawab, tidak. Namun, seseorang pekerja akan diberikan upahnya dengan sempurna setelah dia menyelesaikan kerjanya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah menyatakan 5 kelebihan istimewa yang Allah SWT telah kurniakan kepada umat ini yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun yang berpuasa dalam kalangan umat sebelum mereka. Alangkah baiknya jika kita dapat menghargai nikmat ini dan berusaha untuk mendapatkan kurniaan-kurniaan yang khusus ini. Baiklah, saya akan memberikan sedikit ringkasan mengenai 5 kelebihan-kelebihan tersebut. Keistimewaan yang pertama ialah bau busuk dari mulut orang berpuasa disebabkan keadaan lapar itu lebih disukai oleh Allah SWT daripada bau kasturi. Allah SWT akan menurunkan pahala dan ganjaran terhadap bau busuk itu di akhirat dengan satu wangian yang lebih hebat dan lebih menyenangkan fikiran daripada bau kasturi. Seterusnya, pada hari kiamat, apabila manusia dibangkitkan dari kubur, tanda untuk orang-orang yang berpuasa ialah akan keluar daripada mulut mereka bau yang lebih harum daripada bau kasturi. Di dunia ini lagi, bau busuk itu lebih disukai di sisi Allah SWT daripada bau kasturi, dan perkara ini ada kaitannya dengan perasaan cinta. Sesiapa yang ada hubungan dan mencintai seseorang, maka bau busuk kekasihnya itu lebih mengasyikkan daripada ribuan wangi. Maksud daripada pernyataan di atas ialah penghampiran yang sempurna daripada orang yang berpuasa sehingga dia menjadi kekasih Allah SWT dan bau busuk mulutnya itu turut dikasihi. Puasa ialah satu ibadat yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi yang bermaksud, ganjaran bagi setiap amal kebaikan akan diberi oleh malaikat, tetapi ganjaran untuk puasa, aku sendiri yang akan beri kerana puasa ialah khusus untukku. Dinukilkan daripada sesetengah masyaikh hadis itu dengan lafaz ujzabihi, iaitu aku akan berikan diriku sendiri sebagai ganjaran puasa. Apakah lagi ganjaran yang lebih tinggi daripada mendapat dia yang dikasihi? Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu segala ibadat, iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya dan cahaya itu akan menimbulkan kegairahan terhadap setiap ibadat lain dengan syarat puasa itu hendaklah puasa yang sebenar.
bukan hanya sekadar berlapar. Sebaliknya, berpuasa sambil menjaga segala adab-adabnya yang akan diterangkan secara terperinci dalam keterangan hadis ke-9 nanti. Di sini perlu diberi peringatan tentang satu masalah yang penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang bau mulut ini, sesetengah iman telah melarang orang yang berpuasa daripada bermiswak pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi telah berpendapat bahawa bersugi adalah sunat pada setiap masa. Ini adalah kerana melalui bersugi, bau gigi yang akan hilang, sedangkan apa-apa yang disebut dalam hadis ialah bau yang keluar dari perut yang kosong, bukan bau dari gigi. Baiklah, keistimewaan yang kedua ialah permohonan keampunan oleh ikan-ikan. Pernyataan ini membawa maksud untuk menerangkan banyaknya bilangan pemohon ampun. Perkara ini dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa para malaikat akan beristighfar untuk orang yang berpuasa. Hadrat Maulana Ilyas rahmatullah alaihi berkata bahawa ikan tersebut secara khusus dalam hadis ini adalah kerana Allah SWT berfirman, Innal lazina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah SWT yang Maha Pemurah akan menanamkan bagi mereka perasaan kasih sayang. Surah Maryam ayat 96. Diberitakan dalam hadis bahawa apabila Allah SWT mengasihi mana-mana hamba, maka dia akan berkata kepada Sayyidina Jibril AS, saya mengasihi si Fulan, maka kamu pun hendaklah mengasihinya. Sayyidina Jibril AS pun mula mengasihi orang itu dan dia akan mengisytiharkan di langit. Si Fulan adalah kekasih Allah SWT, maka hendaklah kamu semua mengasihinya. Lalu penduduk langit pun mula mengasihi orang itu. Kemudian kasih sayang terhadapnya akan disebarkan di muka bumi. Adalah satu perkara lumrah bahawa kasih dan sayang terhadap seseorang hanya akan dirasai oleh orang-orang yang berada di sisinya. Namun, kasih sayang terhadap seseorang yang soleh begitu umum sehingga bukan sahaja datang daripada orang yang berada di sampingnya. Bahkan ikan-ikan yang tinggal di laut dan di sungai pun turut mengasihinya sehingga ikan-ikan itu pun turut mendoakan keampunan untuknya. Ringkasnya, kasih sayang terhadap orang soleh itu menjangkau daratan sehingga sampai ke lautan, dan ini ialah had tertinggi dalam kasih sayang. Oleh itu, doa keampunan daripada haiwan-haiwan yang berada di hutan diketahui dengan lebih pasti lagi. Keistimewaan yang ketiga ialah syurga dihiasi. Perkara ini telah dinyatakan dalam banyak hadis. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa sejak daripada awal tahun lagi syurga mula dihiasi untuk Ramadan. Sememangnya menjadi peraturan bahawa sebanyak mana kepentingan kedatangan seseorang itu, maka sebanyak itulah persediaan untuknya diadakan terlebih dahulu. Seperti persediaan yang dijalankan untuk perkahwinan. Keistimewaan keempat pula ialah penangkapan syaitan-syaitan yang sangat jahat. Lantaran penangkapan ini, kekuatan dorongan maksiat akan berkurangan. Disebabkan mencurah-curahnya rahmat dan banyaknya ibadat yang dilakukan dalam bulan Ramadan, sudah tentu syaitan akan berusaha sedaya upaya dan sekeras mungkin untuk menyesatkan sehingga maksiat juga sepatutnya akan bertambah pada bulan ini tanpa had lagi. Namun demikian, keadaan sebaliknya yang berlaku. Kita dapat saksikan dan dapat dipastikan secara keseluruhannya bahawa perlakuan dosa akan sangat berkurangan. Berapa ramai kaki arak yang tidak lagi minum arak semata-mata kerana Ramadan, dan demikian juga dengan dosa-dosa yang lain. Pelakuannya yang secara terbuka akan berkurang. Walaupun demikian, perlakuan-perlakuan dosa masih tetap wujud.
Namun kewujudannya tidak menimbulkan apa-apa persoalan terhadap kandungan hadis, kerana hadis itu menyatakan bahawa syaitan-syaitan yang sangat jahat sahaja akan dirantaikan. Maka tidak heranlah kalau dosa-dosa itu adalah kesan daripada syaitan yang biasa. Dalam riwayat yang lain hanya disebutkan syaitan-syaitan tanpa dikhususkan kepada syaitan yang sangat jahat. Walau bagaimanapun, syaitan-syaitan yang akan dimaksudkan itu merujuk kepada syaitan-syaitan yang sangat jahat. Ini adalah kerana kadang-kadang sesuatu itu disebutkan secara umum di satu tempat, sedangkan pengkhususan terhadap perkara itu disebut di tempat yang lain pula. Oleh kerana itu, tiada lagi apa-apa kesangsian terhadap hadis tersebut. Sekiranya semua riwayat itu membawa maksud bahawa semua syaitan akan dirantaikan, maka keadaan maksiat yang masih juga berlaku tidak sepatutnya mencurigakan kita. Ini adalah kerana walaupun secara umum perbuatan maksiat adalah kesan daripada hasutan syaitan, tetapi disebabkan sepanjang tahun kita telah bersama dan bergaul dengan syaitan, maka kesan hasutannya yang beracun itu telah sebati dengan diri seseorang. Nafsu kita telah sebati dengan hasutan itu sehinggakan ketiadaan syaitan buat seketika tidak terasa lagi. Bahkan hasutan-hasutan itu telah menjadi tabiat kita sendiri. Masya Allah. Inilah sebabnya kita dapati orang yang banyak melakukan dosa-dosa di luar Ramadan, mereka jugalah yang melakukan dosa-dosa itu apabila tiba bulan Ramadan. Oleh kerana nafsu seseorang itu sentiasa bersama syaitan, maka kerana itulah kesan hasutan pun berkekalan, walaupun syaitan telah dirantai. Di sini terdapat satu ulasan lagi. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan terlekat pada hatinya. Jika dia benar-benar bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Jika tidak, titik hitam itu akan terus kekal. Apabila dia melakukan dosa untuk kali yang kedua, maka titik hitam yang kedua akan melekat pada hatinya dan seterusnya sehingga seluruh hatinya akan menjadi hitam. Kemudian perbuatan yang baik tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Terhadap perkara inilah Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sekali-kali tidak. Sebenarnya, apa-apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dalam keadaan ini, hati sendiri akan condong ke arah dosa-dosa tersebut. Inilah sebabnya ramai orang yang begitu mudah melakukan satu maksiat, tetapi apabila diajukan kepadanya satu maksiat lain yang sama besar, maka hatinya menolak. Contohnya, mereka yang minum arak. Kalau mereka disuruh makan daging khinzir, maka perasaan mereka menolak. Sedangkan kedua-duanya adalah sama dari segi dosa. Demikian jugalah apabila di luar Ramadan, dia selalu melakukan dosa-dosa, maka hatinya telah diliputi dengan dosa-dosa itu yang menyebabkan pada bulan Ramadan pun dosa-dosa itu dilakukan tanpa diperlukan lagi syaitan-syaitan untuk menghasutnya. Baiklah, ringkasnya, maksud hadis tersebut ialah apabila semua syaitan dirantai, tetapi jika berlaku juga dosa-dosa dalam bulan Ramadan, sebenarnya tidak menimbulkan apa-apa kesangsian. Lebih-lebih lagi, jika hanya syaitan-syaitan yang sangat jahat dan paling celaka sahaja yang dirantai, maka sudah tentu tidak ada apa-apa kesangsian langsung. Pada bulan Ramadan, sama ada untuk melakukan kebaikan atau untuk menjauhi kejahatan tidak memerlukan usaha yang kuat seperti di luar bulan Ramadan. Setiap orang boleh memikirkan dan mencubanya. Sedikit kesungguhan dan tawajuh pun sudah mencukupi untuk kita. Hadrat Maulana Shah Muhammad Ishaq rahmatullah alaih pula berpendapat bahawa kedua-dua hadis tersebut digunakan untuk orang yang berlainan, iaitu untuk orang-orang yang fasik, syaitan yang sangat jahat akan dirantai, sementara untuk orang-orang yang soleh semua syaitan akan dirantai. Baiklah, saya akan teruskan dengan keistimewaan kelima.
Keistimewaan kelima ialah semua orang yang berpuasa akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Perkara ini telah pun dinyatakan pada hadis-hadis pertama. Oleh kerana malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdal antara malam-malam Ramadan, maka para sahabat radhiyallahu anhu telah terfikir bahawa kelebihan yang begitu besar pastilah untuk malam tersebut. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW bersabda bahawa kelebihan Lailatul Qadar adalah kelebihan yang berasingan, sedangkan ini adalah hadiah kerana berakhirnya Ramadan. Baiklah, sahaja untuk hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat, kita amalkan dan kita sampaikan pada orang-orang yang tidak ada di sini. Baiklah, terima kasih kerana mendengar. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.